Baik, so kita nak buat ulang faham. So ulang faham ni dia laju sikit. Okey, dia laju sikit sebab kita dah belajar. Okey, so kalau ada mana-mana bahagian yang tak faham, terus tulis dalam Zoom chat tau. Terus tulis dalam Zoom chat, okey, iaitu soalan apa yang kamu tak faham, terus tulis dalam Zoom chat tu dan cikgu akan berikan jawapannya, okey? Sebab cikgu akan laju sikit sebab apa? Sebab kita dah belajar. Cuma hari ni kita nak revise sahaja. Okay, the whole bab hari ni. Ya, the whole bab hari ni. Okay, baik. So, kita akan mulakan dengan Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Baik. So, kalau kita lihat di sini, okay, Raja Berperlembagaan bermula dengan pemerintahan Beraja Kesultanan Melayu Melaka, di mana pemerintahan beraja yang berwibawa dan paling penting, zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja berkuasa mutlak. Memang, okey, semua kuasa sama ada pentadbiran, perundangan dan kehakiman semuanya ada dalam tangan raja, dan pemerintahan itu berdasarkan undang-undang. Contohnya ada undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Dan pemerintahan ini diperkukuhkan dengan konsep Islam, iaitu dalam konsep Islam, raja ialah ketua agama Islam. Ketua bagi agama Islam sampai sekarang ya. So raja mempunyai pengaruh besar bagi membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu, dan raja-raja Melayu lah menjadi sumber undang-undang, ketua kerajaan, begitu juga ketua agama, dan mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. So, itu latar belakang yang pertama. Iaitu Kesultanan ataupun Raja Berperlembagaan ini berasal daripada pemerintahan Beraja Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian, yang kedua iaitu sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua iaitu sebelum 1941. Bagus soalan tu. Dave tanya, cikgu, berwibawa tu apa? Pemerintahan beraja yang berwibawa. Berwibawa ini maksudnya ada karisma. Ada karisma, ada tokoh, ada ketokohan untuk menjadi raja. Itu maksud berwibawa. So kalau kamu kata macam nak buat ayat kan, iaitu para pemimpin yang berwibawa. Maksudnya macam unggul lah, lebih kurang macam unggul. So kita boleh kata bahawa para pemimpin yang ada karisma, para pemimpin yang memang ada ketokohan untuk menjadi pemimpin. Ada gaya, ada ada style, ada teknik, ada kemahiran. Semuanya sekali itu digabungkan menjadi berwibawa. Semua itu. Itu maksud berwibawa. So raja yang berwibawa, raja yang ada karisma, ada ketokohan, ada kebijaksanaan, ada gaya untuk menjadi seorang raja. Dia macam tu. Jadi Maksud cikgu traits lah. macam mana? Maksud cikgu traits, right? Traits. tu macam ciri-ciri. Dia macam ciri-ciri lah. Macam berwibawa tu maknanya, kalau dia sometimes kan, macam kamu tengok orang kata kadang-kadang kalau kamu tengok dalam kalangan kawan kamu kadang-kadang kamu tengok, contohnya kita ambil macam prefect ataupun pengawas. Kadang-kadang ada kawan-kawan kamu yang pengawas, bila kamu tengok kan, kamu akan cakap apa? Dia ni ada gaya jadi pengawas lah. Dia memang ada style lah, ada gaya jadi pengawas lah. Itu yang dikatakan berwibawa. Ada setengah kawan kamu, dia ni macam pengawas tapi tak macam pengawas. Tak apa-apa dah. Tapi dia ni macam pengawas betul lah. Kemas, datang awal, sentiasa tersenyum. Kemudian kamu macam, aku suka lah tengok dia ni. Dia ni kalau pengawas macam berwibawa betul. Berwibawa maknanya ada ketokohan nak jadi pengawas. Itu maksud berwibawa. Susah nak describe sebenarnya, tapi itulah contoh berwibawa. Kamu ada tak kawan-kawan kamu yang pengawas macam tu? Ada? Ke semua pengawas kamu boycott? Semua pengawas ada. tak ada. Semua pengawas kamu tak suka.
Okey. Tapi mungkin juga kamu ada abang-abang Mak saya kamu. pengawas. Oh, okey, okey, pengawas. Mungkin kamu ada senior-senior kamu yang dulu-dulu, masa kamu form 3, masa kamu form 4, kamu tengok abang pengawas kamu macam, uish, ada tokoh lah jadi pengawas dia ni. Itu dikatakan berwibawa. Jadi raja dia mesti ada kewibawaan itu. Dia ada macam ketokohan, kelayakan untuk menjadi raja. Pengawas sakit sikit. Okey. Yalah, betul. Saya tanya betul bukan? Kita ada tengok kita punya senior kita kan. Baik, itu maksud berwibawa. Ada ketokohan. Baik. Sistem raja berperlembagaan. Okey, raja ni, okey, sebelum Perang Dunia yang Kedua, iaitu pada tahun 1941, pemerintahan raja menjadi penghalang. Pemerintahan raja inilah menjadi penghalang kepada British untuk menjajah negeri Melayu. So British yang pada waktu itu telah memperkenalkan sistem residen di NNMB dan sistem penasihat di NNMTB. Tapi raja-raja Melayu dia tetap memerintah. Tapi pemerintahan itu dengan campur tangan British. Dengan campur tangan. So itu sebelum Perang Dunia yang Kedua. Jadi kalau kita lihat, sebagai contoh negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu, raja ataupun British British mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Daripada peringkat pembesar Tapi raja-raja Melayu still kekal sebagai pemerintah berdaulat. Tetapi perlu menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai resident. Sebab negara kita banyak sumber kan. Ya, betul Danisha. Negara kita dijajah oleh British kerana negara kita memiliki sumber yang sangat-sangat diperlukan oleh British, iaitu biji timah dan juga getah. Dua ni, biji timah dan getah, memang itu punca utama kenapa British datang untuk menjajah tanah Melayu. Baik. Kemudian dari sudut negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, berbeza dengan negeri Melayu bersekutu, di mana raja dia memerintah dengan lebih kukuh. Dan penasihat British wujud juga. Penasihat British, tetapi pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Maknanya pembesar di negeri Melayu tidak bersekutu masih berkuasa. Daripada situ, negeri-negeri seperti Johor dan juga Terengganu telah menggubal Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan juga Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Dan kita tahu bahawa negeri Melayu tidak bersekutu ini menyerlah ciri pemerintahan raja perlembagaan dalam Kesultanan Johor dan juga Terengganu. Tapi kat NNMB pembesar diganti oleh residen dengan cikgu. Ya, betul. Baik Adam, terima kasih banyak Adam. Di mana Adam? Di sekolah ke? Cikgu, kat sekolah cikgu. Sempat pula masuk. Sempat dah sekejap. Baik. Baik. Alright, so kalau kita lihat di sini negeri Melayu bersekutu, memang pembesarnya digantikan oleh residen. Pembesar digantikan oleh residen. Tetapi negeri Melayu tidak bersekutu, pembesar masih berkuasa. Cuma raja ada menerima penasihat British. So bermakna raja-raja masih ada lagi semasa sebelum Perang Dunia yang Kedua. Baik, semasa pendudukan Jepun, raja-raja Melayu memang diiktiraf. Semasa pendudukan Jepun, Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan masih lagi memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Dan kedudukan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di tanah Melayu. So Jepun pun still mengiktiraf raja-raja kita iktiraf. So raja-raja kita terus memerintah. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua, yang ini yang kita banyak kali mentionkan So selepas Perang Dunia Kedua, pada tahun 1946,
Malayan Union telah diperkenalkan. Okey, dan ini kita telah belajar dalam sejarah tingkatan 4 bab yang keempat, kan? Sejarah tingkatan 4 Malayan Union. Jadi pada Malayan Union inilah Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri, kerana kuasa pemerintahan itu telah diambil oleh Raja England. Dan British telah memerintah melalui Gubernur, dan kemudian akibat daripada penentangan Raja-Raja Melayu, maka Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948 selepas tentangan Raja-Raja Melayu dan juga sokongan orang Melayu. Dan pada waktu inilah Undang-Undang Tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu. Undang-undang tubuh bagi setiap negeri digubal oleh Raja-Raja Negeri Melayu bagi diguna pakai sehingga ke hari ini, mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Okey. So bermakna di sini kalau kita lihat, kita telah lihat latar belakang Raja berperlembagaan di mana bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka, kemudian sebelum Perang Dunia Kedua iaitu semasa pemerintahan British, kemudian semasa pendudukan Jepun, dan juga kemudian selepas Perang Dunia Kedua, semasa Malayan Union. Kita akan tengok satu lagi. Sebelum itu ada yang bertanya, cikgu, Jepun pula jajah negara kita sebab apa? Jepun jajah negara kita sebab pertama sekali kerana kekayaan bahan mentah juga, iaitu biji timah dan getah. Dan yang kedua kerana keperluan strategik ketenteraan, di mana sebenarnya Jepun selepas menjajah tanah Melayu, dia ada plan nak jajah Jawa dan Sumatera. Jadi dia nak jajah tanah Melayu supaya dia jadi center untuk tentera Jepun meneruskan penjajahan ke Sumatera dan juga Jawa. So, tanah Melayu ini sangat strategik untuk keperluan ketenteraan. Dan ini semua ada dalam bab 3 sejarah tingkatan 4, iaitu konflik dunia dan perang dunia. Perang dunia. Ingat lagi tak? Ini mesti barang yang Cikgu nak tanya. Ya. Kalau kita tak pernah dijajah oleh kuasa asing, adakah sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak dia masih dikekalkan ataupun dia digubahkan? Baik, bagus soalan itu. Baik, sekiranya bagi cikgu lah, seandainya negara kita ini tidak pernah dijajah, sekiranya tidak pernah dijajah, ada kemungkinan besar negara kita akan terus diperintah secara raja berkuasa mutlak, seperti mana yang berlaku di Brunei, seperti mana yang berlaku di Arab Saudi. Cuma mungkin ada kombinasi dengan demokrasi. But then, kalau tak pernah dijajah, kita khawatir bahawa negara kita ni adalah kawasan tanah Melayu, semenanjung Malaysia ni akan menjadi banyak negara. Contohnya apa? Mungkin akan wujud negara Selangor, mungkin akan wujud negara Perak, mungkin akan wujud negara Pahang, akan wujud negara Johor. Jadi setiap kali nak pergi negara-negara itu kena pakai pasport. Letih. Sebab masing-masing akan mengamalkan pemerintahan raja berkuasa mutlak masing-masing. So itu yang dikhawatirkan lah. Mungkin, just mungkin. Kan. Lepas tu bila Jepun kalah, dia tak jadi. Sebenarnya Syaza, Jepun telah pun sampai ke Jawa dan sampai ke Sumatera dah sampai. Namun penguasaan tu tidak lama. Kemudian apabila gugurnya bom atom, maka bila Jepun kalah, maka Jepun pun pulang dan keluar daripada Jawa dan Sumatera. Yes. Itulah yang berlaku. Itu semua ada dalam bab 3 sejarah tingkatan 4. Lupalah tu, tak apa. Nanti bila ada kesempatan dalam kelas kita akan buat revision untuk bab-bab sejarah tingkatan 4. Kita akan buat revision. So don't worry. Baik. Kita lihat di sini. Seterusnya, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Kita tahu kita merdeka pada tahun 1957. Dan kemerdekaan tanah Melayu ini
diperoleh melalui rundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Dan pemerintahan beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan. Ingat pemerintahan beraja diteruskan lagi tau. Tapi dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan, maknanya perubahan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Di mana kita tahu selepas kita merdeka, maka diwujudkan jawatan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Dan ciri raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam perlembagaan persekutuan mengiktiraf raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Namun begitu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Jadi maknanya, walaupun raja sebagai pemerintah tertinggi, namun kita sebagai rakyat diberi hak melalui pilihan raya untuk memilih wakil kita bagi membentuk kerajaan. Dan mungkin terkejut dan baik. So kalau kita lihat apa yang dikatakan sebagai raja berperlembagaan, maksudnya raja yang ada raja yang ada perlembagaan, maknanya raja yang ada undang-undang di atasnya. Yang ada undang-undang di atasnya. So itu yang dikatakan raja berperlembagaan. Ada beza ke raja berperlembagaan dengan raja berkuasa mutlak? Memang berbeza. Raja berperlembagaan, kita tahu raja di atas dia ada undang-undang. Means that raja ini perlu mematuhi undang-undang ini. Tetapi kalau raja berkuasa mutlak, raja yang paling atas, undang-undang di bawah. Maka raja boleh mengubah undang-undang itu, meminda undang-undang itu dan juga melaksanakan undang-undang itu serta mencipta undang-undang baru. Kerana raja yang tertinggi. So itu raja berkuasa mutlak. So ada beza raja berkuasa mutlak dengan raja berperlembagaan. So memang berbeza. So itulah dia 5 latar belakang sistem raja berperlembagaan yang telah kita revise tadi. Baik. So kita lihat ini informasi tak perlu. Kesultanan Melayu selepas Kesultanan Melayu Melaka, di mana kita tahu bahawa Kesultanan Melayu Melaka ni dia punya warisan atau legasi itu telah diteruskan secara langsung oleh negeri-negeri seperti Johor, Pahang dan juga Perak. Manakala Kesultanan Terengganu dan juga Selangor adalah kesinambungan daripada Johor, Riau. So maknanya pada Johor lahirlah Terengganu dan juga Selangor. Kemudian Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis diasaskan setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Dan Kesultanan Kedah merupakan kerajaan terawal yang diasaskan di negara kita, dan kesultanan ini mengakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya Kesultanan Kedah ni mengakui bahawa Kesultanan Melayu Melaka menjadi tuan di tanah Melayu itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua negeri-negeri Melayu yang ada sekarang ni adalah bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka. Itu maksud dia. Dan ini telah kamu pelajari dalam sejarah tingkatan 2, bab yang keberapa cikgu? Bab yang ke-7, 8 dan 9. Tingkatan 2 dulu. Tapi kalau tingkatan 4 pun kalau tanya pun lupa, jangan tanya pasal tingkatan 2. Ingat lagi tak? Tingkatan 2 punya. Ingat. Okey, baik. Ingat. Okey. Baik. Paling unggul. Okey, baik. Cikgu, kalau dulu Melaka paling unggul, kenapa KL capital negara bukan Melaka? Okey, baik. Sebenarnya, apabila Melaka telah dijajah oleh Portugis, kemudian dijajah oleh
oleh Belanda, okey. Kemudian British. Tidak ada sultan lagi dah. Melaka dah tak ada sultan. Jadi pusat pentadbiran British telah membentuk pusat pentadbiran baru di Kuala Lumpur, iaitu pusat pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pusat pemerintahannya di mana? Di Kuala Lumpur. Kenapa Kuala Lumpur? Sebab Kuala Lumpur pada awalnya adalah pusat perlombongan. Kemudian British telah menjadikan dia pusat pentadbiran. Jadi selepas kita merdeka, KL terus menjadi ibu kota ataupun ibu negara bagi Malaysia. So bukan Melaka. Melaka sejarahnya adalah tapi bukanlah menjadi satu sebab kenapa perlu menjadi ibu negara. Tak. Baik. Kita lihat 3.2 sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja, di mana selain daripada raja-raja, kita ada institusi Majlis Raja-Raja. Baik, Majlis Raja-Raja ialah sekumpulan raja-raja yang bersidang dan bersatu hati. Itu kita kata sebagai Majlis Raja-Raja. Dan bermulanya Majlis Raja-Raja ini apabila pembentukan Durbar. Kalau ada yang tanya apa itu Durbar, Durbar tu ialah persidangan ataupun mesyuarat. So Durbar ni adalah mesyuarat bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan Durbar dibentuk pada tahun 1897, menggabungkan raja-raja Melayu dari negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. So ini persidangan pertama mereka untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Itulah dia. Durbar. Meeting raja-raja Melayu yang pertama. Kemudian diteruskan dengan Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. So Perlembagaan Malayan Union 1946 memperuntukkan ataupun telah allocate satu penubuhan Majlis Sultan-Sultan dipanggil The Council of Sultans. So anggotanya terdiri daripada Gubernur Gubernur Malayan Union. Kemudian juga 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Fungsi dia untuk bincangkan undang-undang berkaitan agama Islam dan menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja Melayu. Namun begitu, Majlis Sultan-Sultan semasa Melayu Union tidak dapat dijalankan kerana Raja-Raja Melayu boycott, tak mau join sebab menentang Malayan Union. Itu yang kedua. Yang ketiga, Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ada Majlis Raja-Raja di mana Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada 1948 bila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk menggantikan Malayan Union. Dan kali ini ianya diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu yang terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Dan persidangan perlu disertai oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Untuk apa? Untuk cop dan sahkan keputusan persidangan. So itu dipanggil penyimpan mohor besar Raja-Raja. Dan Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. So bermakna Raja-Raja Melayu diberi kuasa untuk minta Pesuruhjaya Tinggi Barat ataupun British ni explain kenapa nak buat undang-undang ini dan apakah dasar kerajaan. So bermakna Majlis Raja-Raja ini ada kuasa semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Semasa Melayu ni tak ada kuasa, tak ada kuasa. Baik. Kemudian selepas merdeka kalau kita lihat, peranan raja-raja ini dikekalkan, fungsi raja-raja dikekalkan, namun keanggotaan dia berubah di mana terdapatnya yang dipertua negeri bagi Melaka dan juga Pulau Pinang. Kita tahu Melaka dengan Pulau Pinang tak ada sultan, jadi diwujudkan jawatan yang dipertua negeri. Dan turut menjadi ahli majlis raja-raja. Selepas pembentukan Persekutuan Malaysia pada 1963, yang dipertua negeri Sarawak dan Sabah turut menjadi ahli majlis raja-raja, dan
Yang di-Pertuan Negeri ni namun begitu dia tidak sertai mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Ingat yang di-Pertuan Negeri ni dia rendah sikit daripada Raja-Raja Melayu. So dia tak join persidangan ataupun melibatkan institusi beraja lah. Tapi Majlis Raja-Raja dia tetap join. Ya. Dan inilah dia fungsi Majlis Raja-Raja. Apa fungsi dia kalau kita lihat di sini? Kalau ada yang tak nampak bagi tahu ya. Mungkin tak berapa jelas. Fungsi Majlis Raja-Raja ini adalah seperti boleh bersetuju atau tak setuju tentang sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. So Raja-Raja boleh je kata, saya better tak setuju dengan undang-undang ini, better setuju dengan undang-undang ini. Itu terpulang kepada semasa mereka boleh buat keputusan lah. Ya. Tetapi keputusan dia atas nasihat menteri-menteri jugalah. Contoh. Katakanlah cikgu jadi Pertuan Agong. Kemudian Vines datang. Vines sebagai Perdana Menteri, dia tunjuk kat cikgu. Tuanku, kami telah meluluskan undang-undang ni, undang-undang ni untuk mengawal COVID-19 dan mengawal sistem persekolahan. So apa yang detail kat sini buat. Jadi sebaik-baiknya, so Vines cakap apa dengan cikgu? Sebaik-baiknya tuanku bolehlah perkenankan undang-undang ini ya. Lepas tu cikgu cakap apa? Biar better semak dan sahkan sekejap lagi. So cikgu pun sebagai raja, cikgu akan semak dulu. Sampai habis. Kemudian tanya penasihat. Kita raja-raja dia ada penasihat peribadi ya. Penasihat peribadi tanya macam mana? Macam mana? Kalau macam tu Venus, better proceed lah. Ini tanda tangan better. Dan mana cop? Ni cop. Sah. Undang-undang ni sah. So dia boleh setuju atau tak setuju tentang sebarang undang-undang. Boleh ke reject? Boleh. Kalau katakan undang-undang tu kalau katakan kritikal dan penting, boleh lagi reject. Atas sebab apa? Mungkin ada sebab dia, seperti mungkin kerana isu tu isu sensitif, mungkin kerana dia tak complete, ataupun mungkin macam undang-undang tu cacar marbah, dan tak dibuat dengan teliti, dia suruh teliti balik. Better minta kamu teliti balik undang-undang ini. Boleh? Tak ada masalah. Itu terpulang kepada raja-raja. Dan seterusnya, fungsi Majlis Raja-Raja adalah untuk memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Majlis Raja-Raja boleh memberikan ampunan dan memperkenankan atau mempersetujui perubahan persempadanan negeri. Maknanya ubah sempadan negeri. Raja-Raja Melayu boleh setuju. Dan memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. So Majlis Raja-Raja boleh sama ada setuju atau tak setuju dengan pindaan perlembagaan ataupun perubahan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Yang kita dah belajar bab 2 itu kan. Dan fungsi Majlis Raja-Raja memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. So inilah kepentingan Majlis Raja-Raja. So inilah antara sedikit informasi tentang Durbar. Tentang Durbar. So yang ini kita dah bincangkan tentang Durbar tadi, perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja Melayu. Dan keahlian Durbar adalah terdiri daripada Raja-Raja Melayu bagi negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang, serta ada residen British dan juga setiausaha. Kemudian Majlis Sultan-Sultan Melayu Union terdiri daripada Gubernur Melayu Union dan juga 9 orang Raja Melayu dan Ketua Setiausaha Melayu Union dan sebagainya. Baik. Inilah dia. Chop Moho. Baik, macam ni. Kalau cikgu tahu ramai yang tak faham Durbar ni apa. Durbar ni senang ceritalah nak cakap. Durbar ni mesyuarat, meeting. Tapi meeting siapa? Meeting Raja-Raja Melayu. Ada 9 orang raja
So bila 9 orang raja duduk di meja dan kemudian mereka bersidang, itu dipanggil persidangan ataupun juga dipanggil durbar. Tapi dalam sejarah, durbar ini merujuk kepada meeting, tetapi spesifiknya adalah meeting pada tahun 1896, iaitu melibatkan 4 orang raja, iaitu Raja Negeri Perak, Raja Negeri Selangor, Raja Negeri Sembilan dan juga Raja Pahang. So 4 orang ni bertemu, okey, dan juga membuat mesyuarat, dan ini adalah dipanggil sebagai durbar. Boleh faham? Durbar tu meeting lah. Meeting. Okey. Meeting ya, bukan dating, meeting. Dating lain. Dating kena tanya Daniel dengan Nafi Iman. Okey, cikgu tak tahu. Sekarang tak, sekarang digunakan majlis raja-raja. Okey, sekarang digunakan mesyuarat majlis raja-raja Melayu. Dia tak guna perkataan durbar dah. Okey. Itulah dia durbar. Okey, baik. Okey, baik. So inilah dia, okey, Cap Mohor ya. Kenapa dengan weh? Kenapa? 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 Tak kenal. Okey, baik. Tak apa, kita teruskan ya. Baik. Dan 3.3, yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Kalau kita lihat, institusi yang di-Pertuan Agong, sebenarnya Agong ni diwujudkan selepas merdeka. Ingat selepas kemerdekaan baru ada jawatan yang di-Pertuan Agong. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu tak ada. Dan Agong ini dipilih dalam kalangan raja yang memerintah 9 buah negeri dalam persekutuan. Memang kat Malaysia ni, okey, terus terang cikgu cakap kalau kamu masih tak ingat, okey, Malaysia ni cuma ada 9 buah negeri yang ada raja. Okey, the rest memang tak ada raja. Okey, memang ada 9 sahaja negeri yang ada raja. Itu pun dah kira ramai tu, kan? Kemudian pemilihan yang di-Pertuan Agong ya. Pemilihan dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Dan bagaimana kedudukannya Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong adalah sebenarnya sebagai Ketua Utama Negara. Termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan, iaitu Ketua Utama Negara. Dan keutamaan kedudukan inilah dia. Kalau keutamaan kedudukan dalam Persekutuan Malaysia, orang nombor 1 yang di-Pertuan Agong. Orang nombor 2, Raja Permaisuri Agong. Orang nombor 3, raja-raja dan pemangku-pemangku raja. Orang yang keempat, yang dipertua bagi negeri-negeri yang tak ada raja, seperti yang dipertua negeri Pulau Pinang, negeri Melaka, negeri Sabah dan juga Sarawak. Kemudian yang kelima, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Yang keenam, barulah Perdana Menteri. Dan yang ketujuh, barulah Timbalan Perdana Menteri. So ini susunan keutamaan orang yang paling penting dalam Malaysia. Nombor 1 orang paling penting, yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri, orang yang keenam. Ini susunan dia. Okey, baik. Persekutuannya apa cikgu? Bagus. Cikgu nak. Ya. Silakan. Kalau macam Permaisuri Agong kan? Okey. Kalau dia macam divorce dengan Agong, for example, so macam mana cikgu untuk dia punya kedudukan? Baik. Kalau katakan Raja Permaisuri Agong ni, dia bercerai lah. Bercerai dengan yang di-Pertuan Agong. Jadi, dia akan dikategorikan sebagai bekas Raja Permaisuri Agong. Dia masih lagi orang nombor 5. So Agong, Agong masih lagi orang yang pertama. So orang nombor 2 mungkin kosong lah. Kecuali kalau yang di-Pertuan Agong kahwin lain. Contohnya jalan-jalan, jumpa Danisha ke, jumpa Khairina ke, dah tak pasal-pasal. Danisha dengan Khairina
Dan Nisha atau Khairina jadi Raja Permaisuri Agung. Itu contoh. Contoh. Okey. Kalau Risa baca Risa jadi permaisuri ya. Kalau Agung meninggal, kalau Agung meninggal dunia, apa jadi kat permaisuri? Permaisuri masih lagi akan menjadi permaisuri bagi negeri dia. Iaitu contohnya kalau Raja Permaisuri Agung ni sebenarnya adalah permaisuri bagi negeri Pahang. Maka dia masih lagi menjadi permaisuri di negeri Pahang. Cuma anak dia akan naik menjadi sultan negeri tersebut. Anak dia yang akan memerintah. Dia macam tu. Tapi dia dipanggil bonda sultan. Dipanggil bonda sultan macam itulah. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kedudukan Raja dan Permaisuri Agung. Apa kerja permaisuri ni, cikgu? Baik, kalau kamu nak tanya apa kerja permaisuri, kamu tanya mak kamu. Apa mak kamu buat untuk ayah kamu? Itulah kerja permaisuri. Kerja permaisuri samalah macam kerja mak kamu. Mak kamu buat apa dengan ayah kamu? Hidangkan makanan. Main phone. Syah, kau ni tak baik, Syah. Kan? Hidangkan makanan. Siapkan pakaian, kemudian kemaskan baju suaminya, kan. Itulah dia tugas-tugas permaisuri bagi bapa kamu. Mak kamu tu permaisuri bagi bapa kamu. Bapa kamu tu raja. Cikgu, ada tak dia punya kerja selain daripada daily housework? Selain daripada itu, selain daripada housework, sebenarnya permaisuri juga ada kerja, iaitu dia mewakili kaum wanita bagi negeri dia. Ada urusan official dia. Seperti dia akan menyertai kaum-kaum wanita, persatuan-persatuan wanita, persatuan wanita ibu tunggal ke persatuan-persatuan yang lain, untuk dia bantu dan memberi kebajikan. Itu tugas permaisuri, memberi kebajikan. Ya, betul. So Agung akan buat kerja-kerja pentadbiran, manakala permaisuri buat kerja-kerja kebajikan. Memberikan bantuan kepada bangsa banjir. Kemudian permaisuri turun padang untuk melihat anak-anak yatim, berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim. Itu antara tugas-tugas kebajikan bagi yang di-Pertuan Agong dan permaisuri. Biasanya permaisuri Agong lah. Permaisuri Agong yang akan buat kerja-kerja kebajikan tu. So ada sesiapa nak jadi permaisuri? Tak ada nak Nafi Iman. Jangan. Wait. Itu masa sedikit lah. Jangan. Bukan. Gil lain tak apa. Ini takut nanti ada yang menyertai sajat menukar jantina. Sudah. Jangan. Jangan. Risau. Okey. Baik. Nanti saya buat majlis tak puasa dengan anak-anak yatim. Kuasam. Baik. Bahaya pula. Itulah. Kan. Baik. Itulah pasal. Okey. Kuasa yang di-Pertuan Agong. Kalau kita lihat kuasa yang di-Pertuan Agong, sebenarnya ada 3 kuasa yang kita pernah belajar, iaitu kuasa eksekutif, kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Persekutuan. Sebelum itu, ada yang tanya, cikgu, apa itu persekutuan sebenarnya, cikgu? Dia macam ni. Cikgu nak bagi contoh. Baik. Persekutuan. Persekutuan dengan satu lagi, iaitu kesatuan. Kesatuan. Ada beza. Kesatuan ni sebenarnya union. Union. Tapi kalau persekutuan ni dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai federation. Gitu. Federation. So apa beza dia? Beza dia begini. Kalau katakan ini peta Malaysia. Ini peta Malaysia. Kita tahu bahawa setiap kawasan ni ada negeri-negeri, betul? Ada negeri-negeri.
Okey, ni Terengganu, ni Pahang dan ini Kelantan. Okey, baik. So, kalau persekutuan, setiap negeri ini ada kerajaan dia sendiri, iaitu kerajaan Kelantan, kerajaan Pahang, so kerajaan Selangor. Okey, dia ada kerajaan-kerajaan dia sendiri, kerajaan negeri sendiri, tapi semuanya bergabung di bawah satu pentadbiran, iaitu pentadbiran di sini, iaitu pentadbiran kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan di Putrajaya. So semua negeri ini bergabung, tetapi still ada sempadan lagi. Ada sempadan, dan juga setiap kawasan ini ada negeri dia masing-masing, ada pemerintahan dia yang tersendiri. Berbanding kesatuan. Kesatuan ini, let's say kalau katakan kita ambil Malaysia jugalah Okey, kesatuan. Okey, negeri-negeri ni, okey, dia dah tak ada border. Dia dah tak ada border. Dia terus jadi kesatuan, iaitu dipanggil apa? Kesatuan Malaysia. Gitu. Maknanya dia tak ada border-border lagi lah. So bermakna kawasan-kawasan ini akan ditadbir oleh apa? Majlis bandaran. Seperti Majlis Bandaran Subanjaya, Majlis Bandaran Shah Alam, Majlis Bandaran ini, Majlis Bandaran itu, Majlis Bandaran ini. Tapi semuanya diperintah oleh satu kesatuan, iaitu Kesatuan Malaysia. Itu beza kesatuan dan persekutuan. Persekutuan akan ada dua kerajaan. Iaitu kerajaan apa? Kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Dan juga satu lagi iaitu kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan. Okey. Baik. So, boleh faham tak Danisha? Okey. So, persekutuan tu apa? Kesatuan tu apa? Boleh dia kalau nak obvious lagi kan. Contoh macam apa tahu? Macam kalau dalam sains, macam air dengan minyak. Air dengan minyak kalau kamu campurkan, dia bercampur tak? Dia tak boleh campur. Dia tak boleh campur, betul? Dia tak boleh campur, tapi dia still dalam satu bekas. Okey, satu bekas, tapi minyak dengan air ada dalam tu, tapi dia tak bercampur. Itu dipanggil persekutuan. Tapi kalau kesatuan tu, air dengan gula. Bila kamu masukkan air gula, kemudian kamu masukkan air putih, kan? Kamu tengok, bercampur kedua-duanya. So, itu dipanggil kesatuan. So, itu beza kesatuan dan persekutuan. Boleh faham? Boleh? Dan bab tentang persekutuan itu, kamu akan lihat, kita akan lihat sama-sama dalam bab yang keempat nanti. Dalam bab 4, ada bab berkaitan dengan persekutuan. Tapi sebenarnya, kalau persekutuan di Malaysia, dia bukan ada dua kerajaan. Dia ada 3 kerajaan. Iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Apa tu? Nanti kita tengok. Ya. Okey, baik. Okey, bagus Khairina. Okey, ini soalan-soalan yang cikgu rasa merangsang minda. Baik, ada yang bertanya, cikgu, saya tertanya-tanya, macam mana agung boleh jadi agung? Yalah, yang berusaha memerdekakan negara, mostly yang diceritakan dalam buku banyaknya Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, betul? Jadi macam mana agung boleh jadi agung? Bagus soalan tu. Sebenarnya begini. Okey, yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, memang kita nampak yang selalu berusaha adalah Tunku Abdul Rahman, betul? Kita nampak Tunku Abdul Rahman sampai buat pilihan raya, kemudian pergi rombongan merdeka ke London untuk dapatkan tanda tangan, balik semula, isytiharkan lagi, kan, Suruhanjaya Raid dan sebagainya, kan. Baik, harus diingat sebenarnya segala tindakan Tunku Abdul Rahman itu atas perkenan Raja-Raja Melayu. Atas perkenan Raja-Raja Melayu. Maknanya dia buat atas pengetahuan Raja-Raja Melayu. Dia bagi tahu Raja-Raja Melayu bahawa Patih akan usahakan
untuk dapatkan kemerdekaan. Okey. Okey, better setuju. Better perkenankan untuk tuanku pergi ke Tuanku Abdul Rahman, kamu pergi ke London untuk mendapatkan tanda tangan dan mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita. Okey. Bermakna apa? Bermakna Tunku Abdul Rahman ini sebenarnya adalah ibarat Perdana Menteri yang hanya melaksanakan tugas yang diarahkan oleh agung ataupun raja-raja Melayu. So in the end, bila dah merdeka, memanglah Tunku Abdul Rahman tu kita kenang jasa dia, memang dia paling berjasa. So dia dikenal sebagai bapa kemerdekaan. But then, untuk memerintah, siapa yang kena perintah? Raja dan agung lah. Still kena ikut raja dan agung. Nampak tak? Saya boleh jadi agung ke cikgu? Tak boleh. Tak boleh. Agung ni keturunan raja-raja aja. Kan. Agung ni untuk raja-raja sahaja. Kecuali boleh. Kalau kamu nanti Dave, kalau kamu dah kahwin. Bila kamu kahwin, hari perkahwinan kamu, isteri kamu kata, "Ush, agungnya cintamu." Okey, baik. Okey. Okey, baik. Ya, betul. Banyak kerjanya tapi lakukan oleh Perdana Menteri. Betul. Betul Karina. Cikgu, kalau saya kahwin perempuan keturunan raja, perempuan tu boleh jadi keturunan. Tapi kamu tak boleh jadi raja. Tetap tak boleh. Okey, tadbir dengan perintah pula apa beza dia? Okey. Tadbir manage, urus. Perintah memberi arahan. Dia macam ni lah. Macam pasukan Liverpool dengan dia punya jurulatih dia, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp dipanggil pengurus sebab dia mengurus, dia mentadbir pasukan Liverpool. Tetapi semasa dia mentadbir tu, dia akan memerintahkan. Okey, salah, kau ke sana. Mani, kamu pergi ke sana. Ini rancangan kita. Nampak tak? So itu beza tadbir dengan perintah. Kenapa Liverpool? Liverpool baru menang kan, kalahkan Manchester City kan. Kan. Okey. Okay. So itulah dia sebenarnya. Ambil contoh yang bukan je cikgu ni kan. Okey. Yang penting faham. Okey. Baik. Okey, baik. Bagus soalan Alisa Adriana. Cikgu, kenapa yang dipertua negeri tak boleh jadi agung even though dia ahli majlis raja-raja? Kerana apa? Kerana yang dipertuan negeri itu bukan keturunan raja. Itu satu. Yang kedua, yang dipertua negeri itu pun dilantik oleh majlis raja-raja. Jadi, majlis raja-raja ni, 9 orang raja ni memang keturunan raja. Memang keturunan raja-raja. So, keturunan raja-raja saja yang boleh jadi agung. Yang dipertua negeri tak boleh. Tak boleh. Itulah antara syarat-syarat dia. Ya, Dave, kamu boleh jadi yang dipertua negeri. Tapi jadi agung tak boleh lah. Yang dipertua negeri boleh, insyaAllah. Okay. Nak juga try tu. Nak juga try. Kau try aku pergi ke rumah dia. Asalkan duit banyak. Agung, duit banyak pun tak ada apalah. Okay. So, itu kuasa dan peranan yang di-Tuan Agong, iaitu kuasa eksekutif melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri, pelantikan jawatan penting, ketenteraan dan diplomatik. Kemudian, kuasa perundangan iaitu untuk persidangan parlimen, agama, hak dan keistimewaan orang Melayu dan kaum-kaum yang lain serta pengisytiharan darurat. Dan untuk kuasa kehakiman adalah berkaitan dengan kuasa pengampunan. So inilah dia antara salah seorang daripada agung kita yang telah naik menjadi agung sebanyak 2 kali, iaitu Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, iaitu sultan daripada negeri Kedah. Negeri Kedah. Okey. Baik. So kita dah habis bahagian pertama. So far
Okey, bagus. Okey, banyak soalan-soalan cikgu terima berkaitan dengan bab ini. So, ada lagi soalan-soalan nak tanya tak? Ada tak mana-mana lagi yang tak faham? Okey, ada tak mana-mana yang tak faham lagi? Boleh faham tentang raja-raja Melayu? Tak susah pun topik ni sebenarnya. Topik ni simple. Cuma mungkin kamu baru nampak. Jadi sebab tu kamu rasa macam pelik sikit. But then sebenarnya tak masalah pun. Cikgu nak tanya. Ya. Pernah tak ada rancangan untuk apa dia? Kalau nak lantik yang di Pertuan Agong, dia kena buat dalam masa 3 tahun instead of 5. Well, perancangan tu tak ada. Tetapi pernah berlaku. Okey, di mana apabila agung yang sedia ada tiba-tiba meninggal dunia. Seperti agung daripada Sultan Selangor, iaitu Sultan Salahuddin. Okey, selepas tahun ketiga ke tahun keempat, kalau tak silap cikgu, dia pun sakit dan meninggal dunia, mangkatlah. Maka terus digantikan oleh agung yang seterusnya. Jadi dia dah pendek. Dia maknanya tempoh waktu dia bukan 5 tahun tapi menjadi 4 tahun. Macam tu. Cikgu, kalau contoh satu hari tiba-tiba keturunan raja semudah meninggal, siapa jadi agung? Okey. Kalau keturunan raja semudah meninggal, bermakna negara kita akan menghadapi perubahan pemerintahan. Mungkin kepada sistem republik. Sebab kita dah tak ada raja. Bila kita dah tak ada raja, kita dah tak ada agung, maka kita akan gunakan sistem demokrasi sepenuhnya. So negara kita akan menjadi negara republik, di mana mungkin negara kita akan menggunakan presiden. Presiden. So kita tak guna raja lagi, kita guna presiden. Jadi itulah yang berlaku. So kita kena guna macam pemerintahan seolah-olah macam China lah punya. Ya betul. Kita akan tiru sistem republik macam di Singapura, macam di Indonesia, macam di US. So kita ada presiden. Dan fully demokratik lah. So itu cara dia. But then, kenapa kita, kalau boleh kita tak nak ubah lah sebab sebenarnya apa? Kita punya sistem pemerintahan ni unik. Jarang ada di negara lain. Kalau ada pun tak sehebat macam Malaysia. Contoh, sistem raja berperlembagaan. Diamalkan juga di Jepun. Sebab Jepun ada maharaja. Kemudian juga diamalkan di negara seperti Thailand. Sebab ada raja. Dan juga diamalkan di England. Sebab ada queen. Tetapi, diorang tu seorang. Di Malaysia ada 9 raja kau. 9. Gila-gila jadi ketua. Jadi, hebat tak hebat lah. Bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. 9 orang. Jadi kita boleh bangga lah boleh bangga lah. Baik, tentang perkara itu. Kita dah habis tentang sistem raja berperlembagaan. So seterusnya subtopik, 2 subtopik yang terakhir, iaitu amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Jom kita tengok. Baik, amalan demokrasi. Apa itu demokrasi? Ingat demokrasi sebenarnya adalah satu sistem pemerintahan yang memberi, ingat kata kunci dia, pemerintahan yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih wakil rakyat bagi membentuk kerajaan. Nampak tak? Jadi ingat sistem demokrasi ialah sistem yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih wakilnya bagi membentuk kerajaan. So itu demokrasi. Tengok benda tu sebab soalan pernah tanya tentang apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi. Pernah tanya Jadi, apakah bukti demokrasi ada di Malaysia? Iaitu amalan pilihan raya. So bila ada pilihan raya, maka inilah dikatakan sebagai wujudnya amalan demokrasi. Dan pilihan raya diadakan dalam tempoh 5 tahun. Dan dengar-dengar cerita bahawa hujung tahun ini mungkin negara kita akan menghadapi pilihan raya umum. Baik, demokratik tu apa cikgu? Demokratik tu ialah amalan-amalan. Maknanya tindakan-tindakan yang ke arah demokrasi. Tindakan-tindakan dasar-dasar yang ke arah demokrasi. Macam kita kata apa? Dia ni pemikiran demokratik lah. Tindakan dia ada demokratik kat situ.
Maknanya apa? Tindakan dia, amalan dia ada unsur-unsur demokrasi. So itu perbezaan demokrasi dan demokratik. Demokratik tindakannya. Demokrasi adalah dia punya definisi bagi amalan memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih wakil. Itu perbezaan demokrasi dan demokratik. Ya. Jadi, so kita akan ada pilihan raya, dan pilihan raya bermula dengan kempen pilihan raya. So membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto. Manifesto ni janji-janji. Parti yang bertanding. Undilah saya. Saya akan berikan setiap seorang rakyat Malaysia ni, setiap seorang sebulan RM10 sebagai subsidi. Itu contoh. Contoh. Baik. Kemudian undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Rakyat akan menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Ingat, undi ialah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Keabsahan maksudnya kesahan, kesahihan, the validity. Ambil kau, the validity of government. Itu adalah kita kata satu proof bahawa undi-undi ini adalah proof bahawa validity of government, which is yang telah dipilih oleh rakyat. Itu maksud keabsahan. Baik. So amalan pilihan raya. Kemudian yang kedua, kebebasan asasi. Di mana kalau kita lihat, kebebasan asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Macam cikgu cakap, kalau dalam demokrasi mesti ada kebebasan asasi, iaitu kebebasan tentang kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Ada kebebasan beragama. Islam adalah agama persekutuan, tapi penganut agama lain boleh amalkan agama masing-masing. Hak berkenaan dengan pendidikan. Semua orang ada hak untuk dapat pelajaran. Tak boleh ada diskriminasi. Tak boleh. Walau apa pun alasan dia. Dan yang keempat, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Ini kebebasan yang keempat. Jadi, inilah yang dikatakan sebagai kebebasan asasi. Ingat kebebasan asasi ada 4. Kebebasan diri, beragama, hak dan pendidikan, dan kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Itu kebebasan. Itu menunjukkan amalan demokrasi. Kemudian dalam kerajaan kita, kuasa diasingkan. Berlaku pengasingan kuasa dalam pemerintahan, iaitu yang di-Pertuan Agong dibantu oleh Majlis Raja-Raja, dan kuasa diasingkan mengikut 3 kaedah, iaitu badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Maksudnya di sini, badan perundangan akan dibuat dianggotai oleh Parlimen, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Mereka akan menggubal undang-undang. Mereka takkan campur dengan badan eksekutif. Badan eksekutif ialah Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Kementerian. So mereka menguruskan negara. Dan kemudian satu lagi badan kehakiman yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Mereka yang akan mengadili dan juga melaksanakan undang-undang. So ketiga-tiga ini tidak akan bercampur aduk. Mereka diasing-asingkan. Supaya apa? Supaya mendapat keadilan. Kalau ada campur tangan, maka dikhawatiri tidak akan berlaku adil. Itu kepentingan asingkan kuasa tu baik. Asingkan kuasa ni, dia macam kamu lah. Macam kamu. Ni cikgu nak tegur. Macam kamu kalau kamu kat sekolah, pengawas atau prefect, bila balik rumah, kamu bukan pengawas, kamu bukan prefect. Ini campur aduk. Dah lah dekat sekolah tu pengawas, prefect, sampai rumah nak jadi pengawas prefect pada adik-adik pula. Tak boleh lah macam tu.
Ah, Itu dah lain macam. tak boleh. Sila asingkan kuasa Kuasa di sekolah biarkan di sekolah. Kuasa di rumah jadilah akak atau abang atau adik yang baik. Jangan terbawa-bawa jawatan tu ya. Okey. Jangan terbawa-bawa. Okey, tentang kuasa itu. Asingkan dia. Asingkan dia. Okey. Baik, Karina kata tapi okey, ini best. Sekarang ni tengah hangat kes yang kes Bella tu kan. Permaisuri Johor. Nak tolong tu boleh. Okey, baik. Sebenarnya begini. Kalau kamu perhatikan, raja-raja itu dia nak tolong. Tetapi dia tolong dengan menyediakan peguam. Dia tidak tolong dengan pergi jumpa hakim, terus cakap dengan hakim, kau bagi dia salah dan kau bagi yang ini, lepaskan dia. Yang itu kau salah. Itu salah. Itu bermakna campur tangan dalam undang-undang. Itu memang tak boleh. Tapi kalau dia bagi, dia support dengan cara memberikan peguam, so itu tak ada masalah. Sebab dia tak campur dengan undang-undang. Still, undang-undang akan diputuskan oleh hakim. Nampak tak? Oh ya ke cikgu? Itu cara dia function. Ya, cara dia maknanya cara tu tak ada masalah lagi. Maknanya dia tak campur adukkan. Dia tak campur adukkan. Sebab apa? Dia hanya hantar peguam untuk mewakili Bella, itu saja. So the rest terpulang kepada prosiding mahkamah dan juga prosiding bagi hakim yang akan putuskan. Kalau istilah campur tangan, kalau raja ataupun Sultan Johor ataupun Permaisuri Johor tu sendiri pergi jumpa hakim itu dan kemudian cakap dengan hakim tu, kepada Siti Bainun tu kau jatuhkan hukuman dia pada dia. Kemudian si Bella tu kau lepaskan dia. Itu tak boleh. Sebab itu mempengaruhi keputusan hakim dan itu telah campur tangan dalam badan kehakiman. Itu tak boleh. Boleh faham perbezaan dia? Kalau macam dari segi ketenteraan, contohlah macam Malaysia kena serangan pada Ukraine. So kalau nak cakap pada, like for example, general lah, tentera. Pasal kita kena menang war ni. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Secara generalnya kita kata kena menang pun boleh, tak ada masalah. Itu tak campur tangan lagi. Tapi Karina kata kalau peguam tu tak buat kerja dengan betul, kalaulah jadi permaisuri akan masuk campur juga ke? Well, sebenarnya yang penting sebenarnya mencari siapa yang salah dan siapa yang betul dan diadili dengan adil. Kalau Bella tu memang salah, dia akan salah lah. Kalau katakan Siti Bainun tu betul, memang betul lah. Kita tak boleh nak argue. Kita tak boleh nak argue sebab itu keputusan mahkamah. Ingat tu. Walaupun mungkin kita rasa macam tak adil ni, patut dia adil kita ni ilmu tentang undang-undang sikit. Hakim tu tahu lagi banyak. Sebab tu dia tahu bagaimana untuk letakkan hukuman. Kena bersabar bersabar. Jangan emosi. Ingat nak jadi hakim tak boleh emosi tau. Nak boleh jadi hakim tak boleh emosi, tak boleh. Kalau emosi tak jadi. Tak jadi. Baik. So, kalau kita lihat di sini, yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, kemudian Badan Perundangan, yang menggubal undang-undang, ini badan yang pertama, iaitu juga dipanggil legislatif, berfungsi untuk menggubal undang-undang. Di peringkat kerajaan persekutuan, yang buat undang-undang ialah Parlimen, dan kalau yang di peringkat kerajaan negeri adalah DUN ataupun Dewan Undangan Negeri. Dan Parlimen, kita tahu Parlimen adalah badan perundangan tertinggi di Malaysia. Ada 3 komponen, iaitu dalam Parlimen, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, dan juga Dewan Negara. Ini terbalik ni. Minta maaf. Minta maaf. Tolong betulkan ya. Minta maaf sangat-sangat. Sebenarnya yang atas ini bukan Dewan Rakyat. Ini Dewan Senat ataupun Dewan Negara. Terbalik ni. Cikgu betulkanlah Yang atas ni sebenarnya adalah Dewan Negara.
Okey, yang atas itu adalah Dewan Negara. Okey. Manakala yang bawah ini barulah dipanggil Dewan Rakyat. Yang itu dipanggil Dewan Rakyat. Gitu. Okey. Mungkin ada yang kata, cikgu, sure ke cikgu? Sure. Confirm. Ini confirm. Kalau typo ni memang typo. Ini memang salah. Ini memang salah bukan ini dan bukan ini. Ini pun salah. Okey. So sepatutnya yang atas tu Dewan Negara dan yang bawah itu Dewan Rakyat. Macam mana cikgu tahu? Sebab cikgu tahulah. Sebab cikgu dulu pun hampir-hampir nak dipilih untuk menjadi wakil rakyat. Nak menjadi ahli pilihan raya. Nyaris. Nasib baik cikgu tarik diri, tak nak. Okey. Baik. Okey, so kalau kita lihat ini Dewan Negara. Okey, yang membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Dan Dewan Rakyat ialah dewan yang ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. So ia menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Okey. Dan Parlimen sebagai lambang demokrasi lah. Okey. Menggubal undang-undang, membuat pindaan undang-undang. Okey, dan juga menyemak dasar kerajaan, luluskan perbelanjaan kerajaan dan juga sistem cukai baru. Itu di Parlimen. Tapi kalau di peringkat negeri ada Dewan Undangan Negeri. Juga gubal undang-undang, tapi undang-undang di peringkat negeri tersebut sahaja. Okey. Dan Dewan Undangan Negeri terdiri daripada Sultan atau yang di-Pertua Negeri, kemudian Speaker Dewan dan juga ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. Dan ianya berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. So itu kita kata sebagai badan perundangan. Badan eksekutif dia melaksanakan kuasa eksekutif. Ada dua juga, iaitu di peringkat kerajaan persekutuan dan peringkat kerajaan negeri. Kalau peringkat kerajaan persekutuan, jemaah-jemaah menteri, iaitu Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Kalau di peringkat kerajaan negeri, ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dan inilah dia jemaah menteri iaitu jemaah menteri ialah kabinet, terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan. Ini semua badan eksekutif atau pelaksana. Tugas dia menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Dan tugas Perdana Menteri mengetuai jemaah menteri, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Tugas menteri mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang telah diputuskan oleh jemaah menteri. Dan anggota jemaah menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh jemaah menteri. Jika seorang menteri tak setuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah letak jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Itu sampai serius sekali macam tu Dan di peringkat negeri, kita ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, di mana kuasa terletak pada Sultan atau Raja atau yang di-Pertua Negeri. Dan bagi negeri Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco. Di Sarawak dan Sabah, badan eksekutif negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Dan pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Baik, ada yang tanya, best soalan tu. Kenapa tak setuju kena letak jawatan, cikgu? Okey, dia begini. Dalam demokrasi, semua yang pergi ke Dewan Rakyat itu telah dipilih oleh rakyat. Kemudian mereka semua, ada 222 orang ahli dalam Dewan Rakyat itu, mereka telah diberi jawatan. Ada yang Perdana Menteri, ada yang Timbalan Perdana Menteri. So semua ni orang-orang yang menteri-menteri ni, menteri-menteri itu dilantik oleh siapa? Telah dipilih oleh Perdana Menteri untuk bersama-sama
okey, melaksanakan dasar-dasar yang telah dirancang. Baik, katakanlah dalam ramai-ramai itu tiba-tiba ada seorang, saya tak setuju dengan cara Perdana Menteri ini, saya tak setuju. Okey, tak boleh. Okey, kalaupun kamu tak setuju, kita kena buat juga macam ni. Saya tetap tak setuju. Seorang ni je. Saya tetap tak setuju. Okey, kalau tak setuju, tak apa, kami akan teruskan. Jadi, bila teruskan, dia ni pula tak nak, maka ada lebih baik dia ini akan letak jawatan. Why? Kerana majoriti kata kena gerak. Hanya dia seorang saja kata tak nak gerak. Majoriti kata gerak. So, majoriti, keputusan akan mengikut majoriti. So, majoriti kena bergerak. Gerakkan dasar itu. Tapi yang ini kau tak setuju. Kau ada dua pilihan. Sama ada kau nak ikut kita orang, untuk ikut dasar itu, atau kau letak jawatan. So, in the end, ramai menteri-menteri ni sebenarnya, walaupun dia tak setuju, tapi oleh kerana dia ada jawatan, dia, tak apalah, aku join je lah. Walaupun dia tak setuju, aku join je lah. Kan, at least aku ada jawatan. See? Itu masalah. Itulah antara masalah. Ya, dia nak macam maintain kestabilan. Ya, betul. Ada kebaikan, ada keburukan. Kalau betul-betul dasar itu memang dasar akan merosakkan negara kita, takkanlah dia ni nak ikut juga kan? Betul tak? Kalau dasar tu merosakkan negara. Tetapi kalau dia ikut, aku kena ikut juga sebab majoriti. Kalau dia ikut, nampak sangatlah dia tu tidak mementingkan rakyat, tetapi mementingkan majoriti yang menghala ke arah kehancuran. Betul tak? Tapi kalau Perdana Menteri tu memang nak merancang ke arah yang baik, tapi dia tak nak ikut, dia lah problem. Kan? Jadi itulah kepentingan memilih pemimpin yang benar-benar berwibawa. Dan pemimpin yang benar-benar berwibawa, yang boleh jadi Perdana Menteri, yang boleh jadi menteri-menteri, adalah orang yang mempelajari sejarah dengan faham dan benar-benar memahami sejarah. Macam mana nak jumpa orang-orang yang memahami sejarah ni, cikgu? Ada dalam kelas geografi. Macam? Okey. So, dah bersedia anda semua untuk menjadi menteri-menteri? Aiman Hendrof, Nik Nur Amirah, Arif Hakim, Nazmi, Arif, dah sedia nak jadi menteri-menteri pada masa akan datang? Semua terkejut dah. Nak jadi menteri ke? Okay. Nafi Iman, Daniel, dah bersedia nak jadi menteri dah? Dah sedia okay. Semua terkejut sekejap. Saya nampak. Bagus, Daniel. Bagus macam ni. Okay. Baik. Dan satu lagi, iaitu Badan Kehakiman ataupun Judiciary, di mana Badan Kehakiman ini fungsinya bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang. Ingat Badan Kehakiman ini terdiri daripada Ketua Hakim Negara, dan juga mahkamah-mahkamah. Dan Badan Kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah. Untuk apa? Untuk memastikan sistem keadilan dan kehakiman kita ditegakkan. Dan fungsi bergantung pada status mahkamah. Dan kalau kita tengok mahkamah, inilah dia status mahkamah, di mana di atas ni ada Mahkamah Persekutuan, kemudian Mahkamah Rayuan, dan ada Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Di bawah ini adalah Mahkamah Session dan juga Mahkamah Magistrate. Ini kedua-dua ini dipanggil Mahkamah Rendah, manakala tiga ini dipanggil Mahkamah Tinggi. Itu perbezaan dia. Baik. So, ini adalah Suhakam. Sedikit informasi tentang Suhakam, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Dan juga ini adalah sistem Jemaah Menteri. Siapa yang akan decide guilty atau tidak? Sebenarnya dalam negara kita kita tak pakai juri, tapi kita ada barisan peguam. Dan juga hakim. Juga dibantu oleh hakim, pembantu hakim lah. So, kebanyakannya akan yang decide guilty atau tidak adalah kepada hakim sebenarnya. Hakim. Baik.
So 3.5 yang terakhir. Okey, keunikan amalan demokrasi berparlimen. Uniknya amalan demokrasi berparlimen di negara kita ni, keunikannya adalah gabungan unsur tradisional dan moden. Dalam pentadbiran tradisionalnya contohnya apa? Kedudukan raja-raja Melayu. Itu tradisional. Unsur moden, demokrasi berparlimen. So kedua-dua ni digabungkan. So itu unik. Tak ada kat negara lain. Okay, tradisional dan moden. Yang kedua, okay, mekanisme semak dan imbang, check and balance dalam pentadbiran. Sebab pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi pemerintahan demokrasi. Imbangkan. Okay, jadi raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara, dan kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi, seperti pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi dan perselisihan antara kaum. Dan melalui pengasingan kuasa, badan perundangan dan eksekutif serta kehakiman. Seterusnya, kuasa budi bicara raja. Ini budi bicara raja di mana budi bicara raja ialah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan. So ini terpulang pada budi bicara yang di-Pertuan Agong dalam soal pelantikan ketua kerajaan persekutuan, iaitu Perdana Menteri. Itu terpulang pada Agong lah, nak pilih siapa nak jadi Perdana Menteri. Kan? Raja dan yang di-Pertua Negeri juga mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik ketua kerajaan negeri, iaitu Menteri Besar dan Ketua Menteri. Dan kuasa yang di Pertuan Agong tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen, itu juga adalah kuasa baginda. Dan kuasa raja dan yang di Pertua Negeri untuk tidak memperkenankan pembubaran DUN pun boleh juga, tak ada masalah. So itu kuasa budi bicara raja. Itu yang dikatakan keunikan. Uniknya yang pertama, gabungan unsur tradisional dan moden, mekanisme semak dan imbang, kuasa budi bicara raja, serta kerjasama politik. Kalau kita lihat, kerjasama politik di mana sejak pilihan raya 1955, gabungan parti berasaskan kaum dibentuk atas nama Parti Perikatan. So ini adalah kerjasama politik. Dan gabungan ini kemudiannya dikenali sebagai Barisan Nasional, iaitu kerjasama politik antara UMNO, MCA dan juga MIC. Dan pada waktu inilah Barisan Nasional menang 13 kali, dan pada pilihan raya umum ke-14, Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pilihan Pakatan Harapan pada waktu itu terdiri daripada Amanah, PBM, kemudian juga PKR, kemudian juga DAP. Itu adalah Pakatan Harapan. So itu juga dipanggil kerjasama politik atau gabungan parti politik. So keunikan ada 4. Uniknya sistem pentadbiran negara kita ni, amalan demokrasi. Pertama, gabungan unsur tradisional dan moden. Kedua, mekanisme semak dan imbang. Ketiga, kuasa budi bicara raja. Dan yang keempat, kerjasama politik. Maka tamatlah bab yang ketiga. Baik, ada soalan nak tanya? Sebelum cikgu menjawab soalan kamu, baik, ada perbezaan tak yang kamu rasakan antara 1 jam 30 minit dengan 1 jam 45 minit? Dapat tak kamu rasakan perbezaan kelas tu? Ada kan? Macam 1 jam 45 minit ni macam terlalu panjang je Kalau macam 1 jam 30 minit ni just nice, betul tak? Siapa setuju? Siapa setuju? Okey. Baik, Danisha tanya, cikgu, macam mana nak ingat semua? Okey. Nak ingat semua ni mudah saja. Pertama sekali, dengar. Kamu dah dengar dah explanation daripada cikgu. Yang kedua, kamu baca. Kita dah baca dah nota yang kedua. Yang ketiga, kamu kena
buat latihan. So latihan nanti, mungkin selepas ini cikgu akan postkan dalam grup WhatsApp latihan-latihan untuk bab yang ketiga ini. Dan soalan-soalan latihan ini kita akan bincangkan pada hari Sabtu nanti. Okey, boleh? Kita akan bincangkan pada hari Sabtu nanti soalan-soalan berkaitan bab 3. Ya. Berkaitan bab 3. Baik, selesai macam tu cikgu. Kan? Kalau lupa lagi macam mana? Jangan risau. Selepas habis tu nanti, kamu akan belajar bab 3 ini di sekolah. Sekali lagi kamu belajar. So, kamu akan dapat. Sekali lagi cikgu kamu suruh buat latihan, kamu buat lagi. Nampak tak? Ingat untuk ingat, dia bukan absorb one time, tapi dia satu proses. It's a process. First listen, kemudian membaca, kemudian kalau best membuat nota sendiri, kemudian menjawab soalan, kemudian kembali semula, ulang lagi. It's a process sampai kamu dapat. Okey, cikgu kalau buat soalan sambil tengok buku dia efektif tak? Ya, boleh. Sebenarnya kan jangan takut. Tinggalkan. Ini aku nak geram ni. Ajak. Aku